Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak kongsikan kepada anda satu cerita. InsyaAllah cerita ini banyak memberi pengajaran kepada saya sendiri dan saya pun nak kongsikan kepada anda. Supaya anda pun boleh belajar perkara yang sama dan boleh berkongsi kepada orang lain juga. Moga-moga pengajaran ini kita boleh belajar sama-sama. Okay, cerita ni berlaku pada 2 ke 3 bulan yang lalu. Ni sebelum Ramadan lagi cerita ni berlaku. Yang mana ketika itu saya ditugaskan untuk menjaga photoroom ataupun tempat untuk baby-baby untuk dibagi lampu disebabkan kuning dan sebagainya lah. Hanya ada baby sajalah, tidak ada ibunya sebab diasingkan, sebab kita nak photoroom khusus untuk bagi lampu kepada baby supaya kuning cepat turun dan sebagainya lah. Jadi dalam banyak-banyak baby ketika itu, dalam 13 ke 14 baby dalam photoroom tu, ada satu baby ni yang mak dia tu single mother. Jadi kita tanya mak dia, staff kita tanya mak dia semua benda, tidak ada ayah. Dan untuk azankan pun tidak ada orang untuk azankan sebab tidak ada ayah dan dia pun belum lagi berkahwin. Dan itu adalah anak yang keempat ataupun yang kelima. Jadi anak pertama sampai keempat telah pun dilahirkan. Yang saya tahu anak sulung tu pun 13 tahun ke 12 tahun. Dah besar dah. Jadi itu anak yang kelima lah ataupun keempat. Jadi bila ada kes macam tu, biasa kita akan refer kepada Jabatan Agama Islam lah untuk bagi bagi motivasi, penasihat sikit kepada ibu dia. Lalu bila mana ibu dia tahu yang kita ni nak panggil majlis agama untuk jumpa dengan dia, bukan untuk bagi saman, bukan untuk apa-apa, untuk jumpa dia, bagi nasihat dekat dia, consultation dan sebagainya, bertegas dia tak nak, berkeras dia tak nak. Saya tak nak doktor jumpa dengan majlis agama. Itu antara ayat dia lah. Lalu bila mana kita tetap panggil juga, dan bila mana majlis agama tu sampai, cepatlah masa tu berlaku. Masa tu berlaku dalam sehari macam tu. Bila mana majlis agama, staff daripada majlis agama Islam sampai, saya bagi tahulah mak dia di ward sekian-sekian. Cepat masa berlalu, kejap sangat dia jumpa dengan mak dia. Saya rasa kurang dalam 30 minit macam tu. Bila mana staff majlis agama tu turun, maka dia bagi tahu saya balik, doktor, saya tak boleh lah nak jumpa mak dia tu, susah. Saya tanya, tak jumpa lagi? Dah jumpa, dia kata. Tapi bila saya jumpa dia, doktor, perkara pertama yang dia bagi tahu kepada saya tak nak jumpa ustaz. Tak apa. Saya ni memang ahli neraka. Saya ni confirm ahli neraka, ustaz. Dan ketika itulah ustaz daripada majlis agama tu bengang. Maka dia pun keluar macam tu, dia datang jumpa saya. Lepas tu dia belah macam tu lah, keluar macam tu. Jadi apa poin yang kita nak kongsikan kepada anda pada hari ini? Ayat yang pertama sekali dia keluarkan kepada ustaz majlis agama itu adalah, tak apa, saya ni memang confirm ahli neraka dah, ustaz. Lalu bila mana kita tengok, kita fikir balik macam mana dia berani untuk keluarkan satu perkataan yang jelah tak sepatutnya kita sebagai orang Islam keluarkan, iaitu saya ni dah confirm ahli neraka. Bila mana kita tanya mereka-mereka yang bukan Islam sekalipun, mereka nakkan syurga buat mereka. Mereka nakkan ketenangan buat mereka. Mereka nak tenang dalam hidup mereka. Sehingga kan mereka ada juga yang bukan Islam, ada agama yang meyakini kehidupan selepas mati dan mereka nak tenang. Tapi ada juga orang yang macam ni, walhal dia tahu yang tempat neraka ni tempat yang tak elok. Lalu kita tengok balik, neraka ni apa tempat dia? Neraka, Allah ciptakan neraka semata-mata untuk memberi azab, nak menyeksa, nak memberi azab yang sangat teruk buat mereka-mereka yang melakukan kemungkaran, melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Neraka ni bukan tempat untuk memberi pengajaran, tidak. Sebab neraka ni the last checkpoint, tapi tempat untuk kamu hidup dalam itu, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan yang penuh keazaban sampailah bila-bila. Dan satu hari di alam akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Sangat lama. Masa di akhirat dengan masa di dunia berlainan. Dan kata ulama', manusia telah pun boleh tahu yang dia ni ahli neraka ataupun ahli syurga awal lagi. Ada pendapat ulama' mengatakan ketika mana dekat sangat dengan sakaratul maut, dia dah boleh merasai, insting tu dah ada. Kerana kata para ulama', sakaratul maut akan datang dengan 2 orang malaikat ataupun 2 pasukan. Seandainya roh yang dia nak cabut itu adalah roh yang baik, maka malaikat maut akan datang dengan pasukan rahmat ataupun malaikat rahmat. Dan seandainya sebaliknya, roh itu adalah roh yang jahat, maka malaikat maut akan datang dengan pasukan malaikat azab. Muka pun muka bengis, muka yang garang. Dan yang baik ini adalah muka yang senyum, muka yang manis. Itulah sambutan awal
Malikul Maut kepada manusia ataupun kepada ruh yang baik dan kepada ruh yang jahat. Dan neraka ni adalah satu tempat yang menakutkan. Kita tengok bila mana manusia dihimpunkan daripada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, bila mana semua dah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menunjukkan sedikit letusan. Api neraka menunjukkan dirinya dengan melakukan letusan-letusan api neraka, dan ketika itulah kata para ulama, ketika mana semua manusia melihat letusan itu, semuanya terduduk ketakutan ketika itu, meskipun itu adalah para nabi dan para rasul turut duduk kerana ketakutan melihat api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baru letusan-letusan api neraka, dan kata ulama, setiap letusan itu adalah sebesar sebuah negeri. Ada juga riwayat mengatakan setiap letusan itu sebesar sebuah istana. Banyaklah riwayat-riwayat, tapi riwayat mengatakan semua manusia akan terduduk diam ketakutan bila mana melihat letusan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun itu para nabi dan para rasul. Padahal mereka tahu yang mereka ni ahli syurga, tempat mereka syurga Firdaus, tapi saking takutnya bila mana melihat api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan mereka pun tak sanggup untuk menghadapinya. Sebab itulah, kepada mana yang sanggup bagi tahu, tak apalah saya ni ahli neraka, cuba kita ambil lilin yang kecil tu. Cuba letakkan di tangan kita, di jari kita. Berapa lama kita boleh tahan? Confirm tak tahan. Apatah lagi api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana api neraka itulah api yang paling panas yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dan kita tengok dalam hadis-hadis Nabi pun, dia ada satu orang lelaki, ayah saudara Nabi, dia adalah yang paling ringan, yang paling sikit diazab oleh Allah dalam api neraka, yang mana dipakai dengan terompah kasut dipakaikan di kaki, lalu diletakkan di dalam api neraka. Kata Nabi SAW, ketika itulah bila mana dipakai terompah, diletakkan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki itu menggelegak-legak otak-otaknya, sehingga kan lelaki itu kata, sesungguhnya akulah manusia yang paling teruk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dialah yang paling sedikit, dialah yang paling ringan. Dalam neraka, satu tempat yang tak elok. Neraka ada tak makanan? Yes, ada. Tapi makanan dia itu semua daripada api. Makanan dia itu semua makanan yang berbahaya, makanan yang berduri, makanan yang panas, makanan yang tak elok, makanan yang mendidih dan sebagainya. Dan itulah yang semua manusia akan, bila mana masuk dalam api neraka, yang mana manusia yang ada yang kekal, ada dalam api neraka ni, ada satu golongan manusia yang selama-lamanya dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang syirik, mereka tidak beriman, akan selama-lamanya dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka yang Islam tapi dosanya banyak, maka akan dibakar dulu semua dosa-dosanya, sehingga kan semua dosa habis, barulah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, akan ada kesan di dahinya ahli neraka, dan yang membuatkan dia akan menyesal seumur hidup dia.